Okey, kita tengok balik jenis 1 dan cara baca kalkulator. Okey, cara baca kalkulator untuk jenis 1. Okey, so yang ni adalah muka surat muka surat apa ni? Okey, yang ada cara nak guna kalkulator tu lah. Okey, muka surat apa je? Muka surat 3. Okey, muka surat 3 tu cikgu tunjuk kat kamu hari tu. Okey, 6 jenis cara nak baca kalkulator. Okey, 6 jenis lorekan ataupun kebarangkalian yang membolehkan kita baca kalkulator lah. Mana pun cikgu? Okey, so kita dah tengok 6. Lepas tu cikgu tengok buku teks ada 2 lagi yang dimasukkan pada tahun ini, iaitu untuk silibus KSSM. Dimasukkan 2 jenis lagi. Okey, so yang macam mana? Okey, jom kita tengok yang macam nombor macam nombor 7 dan 8. Okey, tak berapa nampak tu sekejap. Okey, tak apa, kita ulang dulu sekejap. Okey. Ulang sekejap ni. Okey, kalau nombor 1 ni, dia kata PZ lebih besar pada 1. Kalau lebih besar pada 1, so kita baca R lah. Dekat kalkulator kita baca R kan, right. Sebab lorekkan dia di kanan, di kanan 1. Okey, di kanan 1. Okey, dah pening dah tengok ni. Okey, di kanan 1, so kita akan baca R. Okey, dekat kalkulator tu kita tekan mode SD. Lepas tu kita akan ambil shift 3. Distribution tu kita ambil huruf R sebab dia di kanan. Okey, so kanan siapa? Kanan 1. Okey, so lorekkan ni kita kena pandai buat. Okey, lepas tu nombor 2 tu kalau dia lebih kecil kita ambil P. Okey, hak ni kita pakai R. Hak ni kita pakai R. R1. Okey, so kita akan dapatlah jawapan ni. Okey, ni di kiri, so kita pakai P. P1. Okey, so di kiri. Okey, hak ni pun kita pakai P juga sebab dia di kiri. Okey, so P negatif 0.6. Okey, yang ni pula kita akan pakai R lah. Okey, sebab dia di kanan ni, lebih besar tu di kanan. Okey, di kanan siapa? Di kanan negatif 0.7. Okey, so nombor 5 ni kita tahu kita tak boleh pakai Q sebab dia dua-dua positif. So kita boleh pakai R ataupun P. Kalau kita nak pakai R, kita akan ambil Alhamdulillah. Okey, kita kena ambil R1. Okey, ke kanan 1 tolak ke kanan 1.5. Okey, ke kanan 1 tolak ke kanan 1.5 ataupun ke kiri 1.5. Okey, kiri 1.5 macam ni lorekkan dia sampai sini. Ni ke kiri. Kiri 1.5 tolak dengan kiri 1, nanti kita akan dapat kawasan kecil ni. Okey, kanan tak apa, kiri tak apa. Okey, so kita analyse kita punya rajah. Okey, so yang ni adalah nombor 5. Okey, so ni pun pandai juga. Okey, nombor 6 senang sebab dia satu kiri, satu positif, satu negatif. Okey, satu positif, satu negatif, kita boleh pakai Q. Okey, Q negatif 0.8 tambah dengan Q 1.2. Satu positif, satu negatif, kita pakai Q je dan kita kena asingkan dengan tanda tambah. Okey, so ni pun kita dah pandai. So ada 6 kes. Ada 6 kes. Okey, so 6 tu kita dah pandai. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk kes yang ke-7. Okey, yang cikgu tak tunjuk hari tu. Okey, sebab bila cikgu tengok balik dalam buku teks, ada 2 kes tambahan lagi. Okey, kes ke-7 dia macam ni. Okey, macam nombor 7 ni. Sana cikgu padam dulu hat-hat. Macam-macam ni kita padam sekejap. Clear sikit. Okey, kes ke-7. Okey, kes yang macam ni. Okey, P dia buat modulus Z lebih besar pada 2. Contohnya 2 lah. Okey, kalau lebih besar, okey dia ada modulus. Okey, so cikgu redraw balik. Allah. Tak nak pula dia.
Okey, untuk nombor 7, okey, kes yang macam ni. Dia buat modulus Z lebih besar pada 2. So macam mana kan? Okey, lebih besar ke tak lebih besar kan dia buat modulus tu. Okey, so nombor 7 tu kita dia punya graf dia macam ni. So graf dia macam ni. Ikut normal kita. Okey, so bila dia buat modulus ni, okey kita buat dua-dua sekali, negatif dengan positif. Okey, so ni positif 2 sebab ni tengah ni kosong. Okey, so ni negatif 2 lah. Okey, lebih kurang lah. Okey, so bila dia buat macam ni lebih besar, so kita lorek kat sini dan juga sebelah ni. Okey, ni maksudnya modulus Z lebih besar pada 2. Okey, so macam mana cikgu nak cari dia? Okey, so kita boleh ambil R. Okey, R2. R2. Lepas tu kita darab jangan 2 sebab dia 2 yang sama. Ataupun nak cari P. Okey, P negatif 2. Okey, di kiri negatif 2 tambah dengan di kanan R2. Ataupun kita darab dengan 2 je lah. Okey, ambil R2 ni so kita darab dengan 2 sebab dia dua kawasan yang sama. Okey, so kita akan dapat jawapan dia nanti. Okey, so kita boleh kira lah. Okey, so kalau kita guna kalkulator putih ni, okey kamu, cikgu rasa tak ramai kot guna kalkulator putih ni kan? Berapa orang dalam kelas guna kalkulator putih ni? Tak ramai. Ramai kan? Okey, ramai yang guna kalkulator satu lagi tu. Okey, so cikgu tunjuk kalkulator satu lagi lah. Okey, so kita akan ambil macam itulah R tu kan. Okey, so kita kalkulator make sure dia mode SD. Okey, lepas tu shift 3. Shift 3 lepas tu kita ambil R lah. Okey, R. 3 kan. Okey, lepas tu dia 2. Kat kanan dia 2. So kita akan dapat jawapan dia macam ni. So kita darab dengan 2 je. Okey, darab dengan 2 sahajalah jawapan tu sebab dia 2 kawasan yang sama besar. Okey, kita darab dengan 2 je. So jawapan dia nanti akan bagi 0.0455. 0.0455. Okey, ni kes apa? Kes nombor 7. Okey, kes nombor 7. Kes P modulus Z lebih besar daripada 2. Okey, ni kes nombor 7. Okey, kes nombor 7. Okey, so kes yang cikgu tak terang lagi Cikgu tak terang lagi masa minggu lepas. Okey, so ada tambahan kes. Okey, tengok kes nombor 8. Okey, kes nombor 8. Okey, cikgu buat warna merah pula. Okey, dia ada modulus juga. Okey, kes nombor 8. Okey, so P modulus Z lebih kecil pada 2 pula. Okey, so ada modulus. Kalau tak ada modulus, kita terus ambil kiri je. Okey, so sekarang ni dia nak ada modulus. Okey, so bila ada modulus macam mana pula lakarannya? Macam ni lakarannya. Okey, ni 2. Ni negatif 2. Okey, dia memang akan samalah kan kat sini kan. Okey, ni kosong lah kat sini. Okey, so bila dia lebih kecil pada kosong dia macam ni, lebih kecil pada kosong. Lebih kecil pada 2. Lepas tu ada modulus, so dua-dua belah sekali. Macam tu. Okey, ni kawasannya. Kawasan yang modulus Z lebih kecil pada 2. Okey, so macam mana nak kira dia? Okey, so kita boleh juga ambil 1 tolaklah 0.455 ni. Okey, ni 0.455 ialah kawasan hitam ni kan? Kawasan hitam yang ni. Okey, so kawasan hitam 2 ni. Okey, kita boleh tolak macam tu ataupun kita guna je Q. Okey, so kita guna Q. Q negatif 2 tambah Q2. Okey, so kita akan dapat jawapan yang sama lah. Kalau kita ambil 1 tolak dengan 0.0455, kita akan dapat jawapan sama juga kalau kita ambil Q. Sebab dia negatif 1, positif 1 boleh ambil Q terus. Okey. Okey, so mari kita test tengok betul ke. Okey, dapat jawapan yang sama kan. Okey, so kalau kita buat kaedah yang pertama, kita boleh buat 1 tolak dengan 0.0455
Okey, kita test tengok jawapan dia akan sama ke tak. Okey, mana kalkulator tadi? Okey, so 1 tolak answer. Okey, 0.9545, 0.9545, 9545. Okey, so cikgu buat macam mana? Okey, cikgu ambil 1 tolak yang sebelah kiri, sebelah kanan 2 ni. Okey, 1 tolak yang sebelah kiri dengan cikgu tolak ni. Tolak yang ni dengan yang ni tadi kita dapat kat atas. Okey, ataupun kita try Q -2 tambah Q2. Okey, jom kita try. Okey, so kita all clear balik. Okey, shift 3 Q. Okey, Q -2 sama dengan tambah dengan shift 3 balik, ambil Q sekali lagi 2. Okey. Sama jawapan dia, 0.9545 juga. Okey, so memang kena sama pun. Okey, jawapan dia sama. So 2 kes tambahan 2 kes tambahan yang ada modulus. Okey, dulu tak ada. Okey, tahun lepas pun tak ada modulus ni. Okey, tahun ni yang start ada yang kes modulus. Okey, so tak apa. Kita dah faham dah kes modulus. Okey, apa yang kita belajar? Okey, sebelum ni kita daripada X ke Z kita pakai rumus. Lepas tu kita nak cari Z, kita guna kalkulator macam ni lah. Ni dah ada Z dah. Okey, semua dah ada Z untuk kes ni. Lepas tu kita nak cari kebarangkalian, kita tekan kalkulator je. Okey, so kita pun dah tengok benda-benda yang penceritaan melibatkan rumus. Okey, so rumus pun kita dah tahu, kita dah pandai dah. Rumus dia ialah Z tolak dengan Z sama dengan X tolak dengan mu bahagi dengan sisi ampere Y. Okey, so daripada X ke Z kita guna formula, daripada Z ke P kita guna kalkulator. Okey, ni kita dah pandai dan kita tengok beberapa soalan hari tu. Okey, so cikgu harap kamu dah buat dah semua-semua ni. Okey, ada tak soalan yang nak bincang daripada kes jenis 1 ni? Ada soalan tak nak bincang? Dia bagi X tu apa-apa cerita lah. Untuk soalan 2 ni X dia ialah suhu. Okey, so apa-apa cerita panjang strawberry, panjang ikan hiasan tu kan. Okey, so yang tu adalah X. Lepas tu kita cari Z, kita guna formula. Kita nak cari P, kita guna kalkulator. Okey, tak ada ke nak bincang? Semua okey kan? Semua okey. Okey lah kalau yang buat, dia tahulah kat mana dia punya. Yang ni apa ni Ashraf beritahu hari tu kan. Okey, peratus. So peratus kena dalam bentuk peratus. Okey, so dia bagi jawapan bukan dalam bentuk peratus, dia bagi jawapan dalam bentuk kebarangkalian. So kita kena darab dengan 100. Okey, bagus ni. Tengok kita highlightkan. Okey, soalan dia nak peratus, so kita kena cari peratus. Jangan cari sampai kebarangkalian sahaja. Okey, so kita dah tengok yang tu. Okey, hari ni kita nak fokus jenis 2. Okey, jenis 2 tu jenis yang macam mana? Okey, jenis 2 adalah jenis yang diberi kebarangkalian. Okey, dia bagi kebarangkalian, kita kena cari Z. Okey, dia bagi kebarangkalian. Tadi kita cari kebarangkalian kan. Okey, kita cari apa dia nilai kat sini. Okey, so sekarang ni kita patah balik. Kita nak cari nilai dekat garis lurus. Okey, sekali lagi Z kat sini tau. Okey, ni Z. Nilai Z ialah dekat sini. Ni Z. Okey, ni Z dia. Ni mu dia kosong. Ni mu kat sini. Mu sama dengan kosong. Okey, P adalah luas. P adalah luas. Sekali lagi P adalah luas. Okey, so hari tu dia bagi. Dia kata Z 1. Okey, cari kebarangkalian kat sini. Okey, kita pun cari dah. Kita dapat 0.1587 ke? Tak ingat dah. Okey, macam tu dah lebih kurang. Okey, so kita cari yang ni. Okey, dia bagi Z. Okey, nilai dekat garis lurus ataupun paksi X ni dia bagi. Okey, lepas tu kita cari yang ni. Okey, kita dapat yang ni. Ni jenis 1. Okey, kita cari kebarangkalian tu jenis 1. Okey, tapi hak ni kita nak cari siapa? Nak cari Z. Okey, kita nak cari Z pula. Kita nak cari Z apabila kebarangkalian diberi. Okey, luas diberi.
luas diberi. So hak ni memang kena pakai table. Okey, kita kena pakai table. Table yang apa? Table yang dekat sebelah ni lah. Okey, ada dekat muka surat last sekali kamu punya table tu. Tak apa, kita guna table cikgu dulu. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tengok luas. So kita kena tengok luas apa ni, dia memang tak sampai 1 lah. Okey. So luas dia kalau separuh ni 0.5, okey, kalau semua ni dia 1 lah kalau dia lorek semua. So kebarangkalian biasanya dia less than 1 lah. Okey. So kita tengok yang ni. Okey, kita tengok satu-satu. Kita tengok tempat Z dulu. Dia kat sini kosong. So kita nak tengok tempat Z dekat sebelah positif ke negatif. Okey, sebelah positif ke negatif. Tengok cikgu baca yang pertama Okey, Z besar lebih besar pada Z. Okey, so lebih besar ni maksudnya di kanan. Okey, kita mula kat sini. Okey, dia kata kawasan dia di kanan. Lebih besar ni di kanan Lebih besar ni kanan. Okey, ni kanan. Okey, cikgu akan lorek di sebelah kanan. Okey, so kalau cikgu lorek semua ni 0.5 banyak sangat. Okey, 0.5 semua ni. Okey, so cikgu nak 0.2119 sahaja. Okey, 0.2119 ni dia kurang pada 0.5. So cikgu lorek sikit je. Okey, sebelah kanan tapi lorek sikit sahaja. Agak-agak lah 0.2119 sebab cikgu nak tahu kedudukan Z. Okey, so cikgu lorek kat sini. Okey. Ni lah luas ni Ni adalah luas. Ini pun luas. Semua ni luas. Kebarangkalian adalah luas. Okey, so luas dia 2.119 macam ni. Okey, cikgu ambil di kanan sebab dia lebih besar. Okey, so cikgu tak lorek semua ni sebab semua ni 0.5. Separuh tu 0.5. So cikgu ambil sikit je. Okey, kita tahu Z dia duduk sebelah sini. Ni Z dia. Z dekat paksi X. Okey, so Z dia positif. Okey, cikgu nak tahu tempat Z tu lah positif ke negatif. So Z dia positif. Okey, nanti kita cari Z. Okey, kita akan cari Z guna table ni lah. Table yang sebelah ni Ni table ni. Kita akan guna table ni. Okey, table tu ada kat muka surat last sekali dekat kamu punya modul. Okay, tak apa, kita cari Z tu kat mana dulu. Okey, so kat sini tengok yang ni kita lorek macam tu. Sekejap kita tengok semua-semua 6 ni. Okey, kita tengok juga nombor 2. Okey, PZ lebih besar. So kanan juga ni kanan lebih besar ni kanan. So kita akan mula kat tengah. Okey, ni kanan. Okey, kita nak lorek berapa? Nak lorek 0.5. Oh, senang lah. Okey, kita lorek semua lah. Kalau 0.5 kita lorek semua ni di kanan. Okey, kenapa di kanan? Sebab lebih besar pada Z. Okey, so kita dapatlah Z kat sini. Ni kosong lah. Okey, mu. Dia dekat tempat mu. Okey, so teruslah Z sama dengan kosong ataupun dia dekat tempat mu dekat tempat ni. So kita tulis je lah Z sama dengan kosong. Tapi yang ni tak cari lagi cikgu. Nanti kita cari. Sebab kita nak guna table. Okey, sekejap lagi kita guna table. Cikgu nak tahu kedudukan je. Ni Z dia kat tengah-tengah, so Z kosong. Ni terus dapat jawapan. Okey, tengok yang ni pula. Di mana Z dekat positif ke dekat negatif. Okey, di kanan juga Z lebih besar ni kanan juga Okey, so kanan juga. Okey, so kita nak 0.75. Cikgu start kat tengah. Cikgu lorek kanan. Baru 0.5. Okey, kalau cikgu lorek macam ni 0.5 je. Okey, cikgu nak 0.75. So cikgu kena pinjam kawasan sebelah sini sikit. Agak-agak lah. Okey, so cikgu bawa ke sini semua ni. Okey, semua ni ialah 0.75. Semua kawasan ni. Okey, tak boleh separuh je. Kalau separuh ni adalah 0.5. Tapi kita nak 0.75. So kita kena ke sini sikit. So Z ni adalah negatif. Negatif berapa? Kita cari sekejap lagi. Negatif. Sebab dia ni kosong. Kat tengah ni kosong. Ni kosong. So dia ke kiri kosong. So Z dia adalah satu nombor negatif. Satu nombor negatif. Sebelum ni dia bagi kan. Jenis 1 dia bagi semua Z dia. Yang ni dia tak bagi Z. Kita cari Z sebab kita diberi kebarangkalian. Okey, sekali lagi. Okey, lebih besar kanan. So kanan kita start kat tengah ni, kita lorek kanan. Kita tengok lorekkan kita sampai dekat 0.75. Tak sampai lah. So tak sampai, kita ambil kawasan sebelah ni sikit.
Okey, so maksudnya semua ni 0.75. Kalau kita lorek semua sekali ni 1 kan. So 0.75 adalah tak sampai 1 lah. Okey, dia lebih besar pada 0.5. Okey, tapi kecil pada 1. Okey, so Z dia jatuh dekat sini. Ni tempat Z cikgu nak cari tempat Z. Okey, ni tempat Z kita. Z ialah negatif. So kita kena tanda negatif. Ni Z kosong. Ni Z positif. Tak cari lagi nilai ni. Baru cari tempat dia. Okey. Okey, mari kita tengok bawah kes yang macam nombor 4. Okey, Z lebih kecil pada Z. Okey, kalau kita nampak lebih kecil ni kan. Okey, lebih kecil. Macam ni, simbol dia macam ni. Lebih kecil. Okey, so kita tengok lebih kecil, so kita akan lorek di sebelah kiri. Okey, kita akan lorek sebelah kiri. Kalau tak cukup, kita lajak ke kanan. Tapi kita tengok dulu. Okey, kita start kat tengah ni. Kita akan lorek 0.305 sahaja. Kalau kita lorek semua ni 0.5. Okey, so kita nak lorek 0.305, kita agak-agak lah. Kita lorek hak ni je. Okey. Inilah 0.305. Okey. So Z dia di sebelah sini. So Z dia adalah negatif. Nilai Z negatif. Negatif berapa? Sekejap kita cari. Okey. Okey, so ni tengah dia. So tengah dia, lepas tu kita nak lorek ke kanan ke nak lorek kiri, tengok tanda ni, kiri. Okey, lebih kecil kiri. So nak lorek semua ni ke? Tak boleh, banyak sangat ni. Okey, 0.5 kalau lorek semua ni. Okey, so kita nak lorek dia 0.305 je. So agak-agak kita pun loreklah sikit sahaja. Okey, 0.305. Okey, so kita tahu kedudukan Z dia kat sini. Z dia akan dapat negatif. Sekejap lagi kita cari nilai Z. Okey. So tu untuk nombor 4. Boleh ke sampai sini? Boleh. Boleh. Okey, boleh. Lama nak dengar boleh. Okey, kita tengok seterusnya. Yang ni senang. Okey, Z lebih kecil juga. So kiri juga lebih kecil kiri. Lebih kecil daripada Z ni yang kita nak cari ni 0.5. So kita akan start dekat tengah ni. Kita akan lorek ke kiri 0.5. So kita akan lorek semua ni. Okey, semua ni kita akan lorek. Sebab semua ni lah 0.5. Okey, 0.5 ni semua ni. Okey, so Z dia sama dengan 0 sebab Z kat tengah-tengah. Okey, Z kat tengah-tengah, Z kosong. Okey, so macam tu. Okey, kita tengok kes 6. Okey, kes yang ke-6. Okey, sekarang ni Z lebih kecil daripada Z. Kiri juga. Okey, kita akan lorek di sebelah kiri. Okey, so dia 0.8. Okey, 0.8. So kita start kat sini. Okey, kita lorek sebelah kiri. Okey, 0.5 baru ni. Bukan 0.8, 0.5 baru ni. So kita kena pergi pinjam kawasan sebelah ni sikit. 0.3 lagi lah sebelah ni kan. Okey, so kita buat macam tu. So ni adalah 0.8. Mula-mula di kiri. So kiri tak cukup. 0.5 je dapat. So kita kena lajak sikit sampai ke sini sikit. Okey, so Z kita jatuh sebelah positif. Ni kosong. So Z kita sebelah positif. Okey, so di mana tempat Z tu cikgu harap kita dapat tahulah tempat Z dia. Okey, kalau kita salah positif negatif, lagi kita salah nak cari X. Sebab kita nak cari X last kali kita nak cari X. Okey, kena tahu tempat Z dulu, positif ke negatif. Okey, positif ke negatif kena tahu dulu tempat Z. Okey, boleh ke cikgu teruskan? Kita nak cari nilai Z lah. Tadi kita baru cari kedudukan. Okey, tadi kedudukan, so kita nak cari nilai dia, kita nak pakai table. Okey, so kita gerak ke bawah. Okey, ni kena buka mata luas ni. Okey, kita nak cari nilai. Okey, cikgu akan pakai jadual dekat. Sekejap
Okey, cikgu tak kat sini. Allah nampak tak ni. Nak besarkan sikit yang ni. Ataupun sekejap cikgu padam yang ni dululah. Okey, kita akan tengok untuk soalan soalan yang ni. Dia bagi apa? Dia bagi Z dia 0.281. So Z pula dah kebarangkalian dia 0.281. Z lebih besar pada Z. So kita nak tengok Z ni di kanan. Kita akan tengok di kanan. So kita nak tengok di kanan. So kita start kat sini. Kita nak lorek 0.281 je. Ni luas Ni luas. Luas dia 0.281 sahaja. So kita tak boleh lorek semua ni kat kanan ni. Kita lorek sikit je. Kita agak-agak lah so luas ni adalah 0.281. Luas tu kebarangkalian. So kita nak cari Z. Z dia positif. Z ni kosong so Z dia ke arah sini, so Z dia positif. Positif berapa ni tempat Z kat sini? Tempat Z adalah dekat sini. Kebarangkalian tempat dia kat dalam-dalam ni, kat ramai-ramai ni. Cikgu tunjuk dia punya table yang besar tu ni table besar dia. Ni table yang besar dia. Ni adalah Z. Z kat ujung ni. Ni Z. Kat ujung ni Z. Z kat ujung ni dengan kat atas ni. Ni Z ni Z. Kita baca sini dulu, lepas tu kita baca kat sini. Kita akan guna table ni lah untuk baca nilai kebarangkalian. Ni luas. Dalam ni semua ni luas. Dalam-dalam ni yang ramai-ramai ni luas. So kita nak, cikgu guna table ni lah, besar sikit. So kita nak apa tadi? Kita nak 281. 0.281. So maksudnya ni luas. Cikgu pergi kat sini lah. 281 cikgu pun carilah kat sini pakai kanta kan. 281 mari kita cari kat mana 281. Ni ada. Kat sini. So ni 0.2810 tu 0.281 lah. 0. Dia buat macam ni kan. PZ lebih besar pada Z sama dengan 0.28. Ibu dia jadi macam ni. 0.281. 0.281 tu kita cari kat ramai-ramai ni. So kita dapat 0.281 kat sini rupanya. Lepas tu kita pun bacalah kat hujung ni yang sama level. Saatnya cikgu try ambil ruler kat sini. Kita bawa dia sama kat situ. So dia 0.5. Z kita dapat positif tadi kan. So Z kita dapat positif. Kita lorek tadi. Di kanan kita lorek. So dia macam ni. So Z ni lah. Z ni berapa? Z ni positif. Positif berapa? 0.5. Hak ni 0.5. 0.5 tulis dulu benda yang dekat Z ni. Lepas tu kita pergi tengok bertentangan dengan 0.281 tu berapa? 8. So 8.
Okey, 8 tu 8 mana 8 ni? Okey, so persilangan di antara 0.5 ni dengan yang ni kan. Okey, so tempat 0.2810 ni adalah 0.5, baca yang ni dulu, 8. 0.5, 8 tu Z dia. Okey, so Z dia. Okey, so kita boleh semak dengan kalkulator kita. Betul ke ni cikgu? Okey, kita semak kalkulator kita. Kita ambil kalkulator. Okey, kita on kalkulator kita. Okey, so SD dah kita ambil di kanan ni. Okey, shift 3. Okey, 3 kanan ni sebab kanan. Okey, kita tekan 0.58 tengok. 0.58 tengok dapat tak 0.281. Dapat lah. 0.281 lah kan bundarkan. Betul lah kita punya Z. Okey, Z kita betul. Kita boleh semak balik dengan kalkulator kita. Okey, so betul kat situ. Okey, so ni untuk yang pertama. Okey, tengok yang kedua. Okey, ni yang pertama dia buat macam kita betul tak dapat 0.58. Okey, 0.5 ni 0.58. Okey, so kita tulislah kat sini. Z kita 0.58. Okey, boleh ke yang pertama? Boleh. Boleh. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua. Okey, macam ni pula. Okey, Z lebih besar pada Z. Lebih besar juga kat kanan juga. 4121. 4121. Okey, so tak boleh lorek semua lah. Okey, kita tak boleh lorek semua ni di kanan ni. Ni tengah. So kanan juga sebab lebih besar ni kanan. Okey, so kanan juga. Okey, so kita start kat tengah ni. Kita lorek kanan tapi bukan 0.5. Okey, 0.41. Dia dekat-dekat 0.5 lah kat sini lah So Z kita kat sini. Okey, ni Z kita. Z kita positif ke negatif? Positif. Positif ni kosong, so dia di kanan. So dia positif. Okey, ni lorekkan dia. Okey, 0.4121 adalah kawasan ni lah. Kita nak cari Z. Okey, nak cari Z. Kita pun pergilah teropong dekat jadual kita. Okey, 4121. Cikgu pergi dekat jadual. Ingat 4121. 0.4121. Okey, so apa-apa pun kena lakar dulu. Lakar dulu nak tahu dia negatif ke positif. Okey, so 4121 ingat 4121. Okey, 0.4121. Okey, jom kita angkat sikit ruler ni. Kita nak tengok 4121. Kat atas lah Okey, 4121. 4121. Okey, 4121 mana mata cikgu ni? 4121. Siapa nampak 4121? Tak ada. Tak ada Mana paling dekat? 29. 4129. Okey, 4129. Paling dekat 4129 ni Okey, 4121 tak ada pun. Lepas tu 4090. Okey, so kita kena ambil nilai yang lebih tinggi daripada 4121 ni sebab nanti kita nak buat apa? Nak tolak. Kita nak tolak. Okey, so kita ambil 4129 ni. Okey. So kita guna 4129, cikgu guna ni. Ni 4129 ni okey 0.4129. Okey, yang ni yang kita nak, yang biru ni kita nak. Cikgu tolak dulu. Okey, cikgu tolak, cikgu dapat berapa ni? 7 kan? Dia lebih 7. Okey, ni 000, dia lebih 7. Okey, so kita bawa pembaris, kita tak kat sini dulu. Okey, kita tengok jawapan kita 0.2. Okey, 4129 ni dekat sini 0.22. Lepas tu kita lebih 7. Okey, kita lebih 7. Okey, so kita kena buang 7 tu. Okey, kita bawa pembaris kita sampai dekat bahagian kotak yang sebelah kanan ni. Okey, cari nombor 7. Oh, nombor 7 tak ada lah cikgu. Nombor 8 lah paling dekat sekali, nombor 8. Okey, tak apa. Nombor 8 kita ambil. Okey, kita ambil nombor 8 ni. Okey, naik atas. 2 kat sini. Okey, so jawapan kita ialah 0.222. Ni 8 ni tadi nak cikgu padam bang. Okey, so
Sekali lagi kita ulang. Okey, kita nak cari part 121. Kita cari dah, penat cari tak jumpa. Yang paling dekat ialah part 129. Okey, kena ambil yang tinggi sikit. Okey, tinggi daripada yang kita nak cari tu. Okey, so dia part 129 tu dia lebih 7. Okey, so lebih 7, kita pergi dekat ujung ni cari 7 kita. Tak ada 7 pun, ada yang paling dekat 8. Okey, so kita bulatkan benda-benda yang berkenaan. Okey, so Cikgu, ya. 9 tolak 1. Apa dia? Kuat sikit. Syaril panggil Syaril. Syaril apa dia Syaril? 9 tolak 1, 8 tu. 9 tolak 1, 8 kat mana? Dekat. Kat sini 8. Ya Allah, ni yang tadi kau pun dah silap dah ni Syana kan. Tapi nasib baik dia punya nilai dia kat situ juga kan. Okey, so 8. Buat apalah 9, buat apalah jadi 7 tu. Okey, so 8. Bagus. Okey, so 8 ni, 8 nak tengok kat mana? Ada. Ni 8. 8 ada lah cikgu. Okey, so 8 kita ambil 2 lah. Okey, so jawapan kita, Z kita ialah, Z kita tadi positif 0.2 yang ni, lepas tu 2 yang ni, 2 dekat 4129 ni, 2 yang ni, lepas tu 2 satu lagi dekat 8 tu. Macam tu. Okey, boleh baca table ni, boleh lah insyaAllah. Okey, 0.222. Okey, so tu Z dia 0.222. Okey, tu untuk untuk soalan ni. Okey, so kita akan dapat Z dia 0.222. Okey, boleh check lah dengan kalkulator kita. Okey, kita check dengan kalkulator tengok betul ke dia di kanan Di kanan. Okey, so maksudnya PZ lebih besar pada 0.222. Betul tak dapat 0.4121? Kalau betul tu betul lah 222 ni. Okey cikgu, semak dengan kalkulator ni. Okey, on balik. Okey, shift 3 di kanan. So 3, 0.222. Okey, kita tengok dapat 121. 412, 1.412 dia lebih kurang lah. Okey. Okey, so betul lah kita punya jawapan. Okey, so 0.4122 kan dia dapatkan lebih kurang lah. Okey, so betul jawapan ni. Okey, tu cara nak baca Z. Cara nak baca Z. Kalau kita boleh baca Z ni, insyaAllah kita boleh jawab lah soalan ni. Okey. So sebab tu sekolah harian, cikgu dia tak ajar topik ni. Sebab dia kata, nak suruh tekan kalkulator pun tak reti. Lepas tu nak suruh baca table lah. Memanglah dia orang tak akan ajar. Okey, dia orang tak akan ajar. Kalau sekolah harian dia tak akan ajar topik ni. Okey, tapi sayang 10 markah takkan tak boleh kot student boleh dapat ni. Okey, kita be fair to the student. Okey, so kita tengok ni pula. Okey, tengok yang ni pula. Okey, ni next page dia lah. Okey, besar sikit. Okey, dia nak kita cari PZ lebih besar daripada Z. Okey, 0.695. Okey, 0.695. Okey, so kita pun tahu lebih besar kanan. Okey, kanan kita start kanan. Ni lebih besar ni kanan Okey, so kita tak kat kanan ni. Kita kat kanan ni. Okey, kita lorek lah. Okey, kita lorek. Tak cukup lah. Okey, ni baru 0.5. Okey, ni 0.5. Kita nak 0.695 dekat-dekat 0.7. So kita kena lajak ke sini sikit. Okey, kena pinjam kawasan sini sikit. Okey, so kita pinjamkan kawasan sini sikit. Bagi luas dia ni. Luas ni 0.695. Luas ni Okey, so Z kita positif ke negatif? Z kita adalah negatif. Okey, sebab ni kosong. So Z dia negatif. So Z kita mesti negatif. Ni takut tersilap ni. Z kita kena negatif sebab Z kat sini. Okey, ni kosong. Okey, so Z negatif. Tulis negatif siap-siap. Okey, so lakaran ni sangat penting. Okey, lepas tu kita pun pi lah dekat table kita. Kita cari 0.695. Okey, kita pergi kat table kita. Kita cari 0.695. Okey, so cikgu
padam dulu lah benda-benda yang kat sini ni supaya kita tak silap. Okey, waktu runda pemaris ni kita carilah, jom kita cari 0 point. Okey, 0 Allah Akbar. Okey, 0.695 kena cari kat kawasan banyak-banyak ni tau. Okey, luas luas kawasan ni. Kebarangkalian kawasan ni. Okey, 0.695 ada tak? Yang paling tinggi 0.5. Okey, yang paling tinggi kat sini adalah 0.5. Lepas tu tak ada dah, 0.51 pun tak ada. Okey, dia turun 4, 4, 4, 4, 3, 3, bawah ni 3, 3, 1, 1, 1. Kat bawah kot cikgu. Okey, mari kita tengok kat bawah. Okey, cikgu kecilkan sikit. Okey, kita tengok kot lah ada di bawah kan. Okey, kita tengok di bawah. Okey, tengok kat bawah ni. Kat bawah lagi lah kecil nombor dia. Lagi kecil 0.0179 lagi kecil. Okey, so kita tengok ke atas. Lagi atas lagi besar nombor dia. Okey, tapi paling besar 0.5. Tak ada dah. 0.6 pun tak ada. Soalan salah ke cikgu? Okey, soalan dia nak apa tadi? 0.695. 0.695. Tak ada. Okey, so kita nak buat macam mana ni? Okey, kita tahu luas keseluruhan ni, luas semua ni adalah 1. Okey, luas semua ni adalah 1. So luas 0.695 ni yang merah ni. So kita cari luas yang sebelah dia. Luas sebelah ni pula kita cari. Okey, so kita ambil kalkulator, kita kiralah 1. Okey, so 1 tolak dengan 0.695. Okey, kita tolakkan 1 tu kebarangkalian keseluruhan. So dapat kat sini 0.305. 0.305. Kawasan mana? Kawasan belah ni. Okey, kawasan yang sebelah ni. So kita akan pinjam baca nombor ni. Kalau nombor kat sini lebih besar pada 0.5, kita cari kawasan sebelah dia, kita akan baca 0.305. Ni adalah, nombor ni adalah 305 ni ada. Okey, so jangan bimbang kalau nombor tu lebih besar pada 0.5, kita baca 0.305. Okey, macam mana cari? 1 tolaklah dengan nak ni, dapat yang ni. Sebab kebarangkalian penuh 1. Okey, jom kita cari 305 dekat tabel. 305. Tentu cepat cikgu nampak. Ni 305. Okey, naik pembaris tu. Okey, so jawapan dia 0.5 1. Okey, 0.51. Okey, so 0.51. 305 ni kita dapat daripada mana? Daripada tadi kita ambil 1 tolak dengan 0.695, kita dapat 0.305. Kita pun terus baca. Dia tak pakai kawasan ni. Sebab dia terus dapat nombor yang tepat. 0.51. 0.51. Tapi jangan lupa dia ada tanda apa? Tanda negatif. Okey, 0.51. Okey, so maksudnya dekat sini lah. Pedang sikit. Dekat sini lah. Okey, Z kat sini lah. Okey, nilai Z sama dengan negatif 0.51 adalah kawasan ni. Bukan kawasan, titik ni. Okey, titik tu. Okey, so kalau dia lebih besar pada 0.5, kita cari yang tu je. Okey, so cikgu rasa boleh buat dah yang tu. Okey, boleh buat dah yang ni. Kita lorek dulu apa-apa pun kita lorek dulu. Okey, so cikgu tunjuk yang ni satu. Okey, sebab nombor dia kecil 0.0490 di kiri. Okey, kenapa kiri? Sebab dia lebih kecil. Okey, ni kiri lebih kecil, so kiri. Okey, so cikgu nak lorek kiri. Cikgu ambil kat tengah ni, nak lorek kiri. Ui, banyak sangat. So nak kecil je. 0.0490 bukan 0.4, 0.04. So kecil comel je kat sini. Kecil je kat sini. So Z dia positif ke negatif? Z dia negatif. Okey, Aik tak mau pula dia. Negatif. Negatif Okey, jom kita baca. 0.0490. Okey, kita tengok tabel, jom.
0.04 dia mesti duduk kat bawah-bawah ni. 0.0 berapa tak lupa pula. 0.4 9 0.0490 0.0490 0.0490. Okey. Okey, jom kita cari dia mesti kat bawah-bawah ni kan. 0.04. 4 mana 4? Ni. Ni 49 ni 409. 49 siapa mata dia clear sikit. Tak ada. Okey, ni cikgu dapat yang ni. Okey, 495. Okey, cikgu bawa turun pembaris ni. Okey, lebih ni. 0.495. Okey, 0.495. Okey, so kita tolakkan. Kita ambil pen ni. 0.0495. Okey, kita tolak Okey, kita dapat bagi dia 5. Okey, bagi dia 5. Okey, betul 5.05. Pergi dekat ujung ni cari 5 kita. Ni 5 kita kat sini. Okey, ni 5. Bawa naik atas. Okey, kita tanda dulu. Kita bulat dulu Z dia. 1.6. Lepas tu ni kan. Bulat kat atas. 5 kat atas ni. Lepas tu 5 kat sini adalah kat atas ni adalah 5 kat sini naik 5 juga. Okey, so 5 juga kat atas tu. So jawapan dia adalah 1.655. 1.655. 1.655. Okey, pergi balik dekat soalan kita. Okey, 1.655. Kalau tak ada tanda negatif salah. Kena ada tanda negatif baru betul jawapan dia. Okey, jom kita semak dengan kalkulator. Okey, kita semak dengan kalkulator. Okey, mode dia SD ke belum? Dah SD. Okey, di kiri so kita ambil P. Okey, shift nombor 3 kita ambil P. Okey, cik kita tak letak negatif. Dapat tak nombor ni? Okey, cikgu buat 1.655. Tengok dapat tak? Lain. Dapat 0.95104. Kita nak 0.0490. Okey, cik kita tak negatif pula. Okey, shift. Okey, kiri Okey, di kiri Okey, so kita tekan negatif 1.655. Kita tengok dapat tak 0.049 ni. Dapat 0.04896. So dia bundarkan jadi 490 lah. Okey, dia naikkan ke atas ni. Kena ada tanda negatif ni. Okey, so betul lah ni. Okey, kena ada negatif. Okey, yang lain kamu buatlah. Okey, cikgu nak tunjuk soalan dia. Okey, soalan yang melibatkan ni. Apa ni? X sekali. Okey, ni Z dengan kebarangkalian dia. Ni Z dengan kebarangkalian. Cikgu nak tunjukkan sekali dengan X. Okey, kita kan ada X, Z, P. X, Z, P. Okey, sekarang ni kita tengah main dengan Z dengan P saja. Z dengan kebarangkalian je. Kita tak libatkan X lagi. Jom kita libatkan X. Okey. So, ni soalan. Okey, cara nak baca dia kamu kena tahu cara nak baca dia semua ni. Okey. Ni ada satu. Okey, cikgu tunjukkan yang ni. Cikgu tunjuk yang ni. Macam mana nak cari Z dia ni? Okey, so dia bagi luas kat sini 0.34. Okey, luas kat sini 0.34. So macam mana ni 0.34? Okey, so kita tahu tak lorekkan yang sebelah ni. Okey, lorekkan sebelah ni kita boleh tahu ni sebab dia sama ni Z juga. Okey, tengok cara cikgu nak buat yang ni. Okey, cikgu akan, kita tak boleh cari 0.34 terus tau dalam table. Kalau kita cari ni kita salah. Okey, kita kena cari kawasan ni dulu. Okey, so cikgu akan cari kawasan ni dulu. Okey, cikgu ambil 1 tolak 0.34. So cikgu dapat 0.66. 0.66 dua belah ni dua belah. Okey, dua belah. Okey, ni dengan yang ni 0.66. So cikgu bahagi 2. Okey, so 0.66 ni cikgu bahagi dengan 2.
So cikgu dapat 0.33. Okey. Oh, yang ni 0.33 rupanya. Yang ni pun 0.33 juga. Okey. Sekarang ni cikgu nak cari Z ni berapa. Okey, Z ni berapa. So cikgu boleh tulis macam ni. P Z. Cikgu ambil yang lebih besar. Ambil kawasan ni. Okey, lebih besar pada Z ni. Lebih besar pada Z. Sama dengan 0.33. Okey. So cikgu cari kawasan ni. Okey, lebih besar ni 0.33. Kalau nak cari lebih kecil kita buat PZ kecil pada negatif Z. Okey. Lebih kecil pada negatif Z. Okey, kita boleh guna lebih kecil juga. Okey, boleh guna lebih besar juga. Tapi okey, lebih besar 0.313 ni. Okey, so kita akan cari dekat table lah. Okey, 0.33 kita cari dekat table. Boleh terus cari dekat table yang ni. Okey, so kita akan cari dekat table 0.3333. Oh, ada ni. Okey. So, dapat 0.44. 0.44. Okey, so 0.44. Oh, rupanya Z adalah 0.44. Okey, kalau kat sini maksudnya 0.44 sebelah ni negatif 0.44. Okey, ni Z dia Okey, Z dia. Okey, 0.44 dapat Z. So kalau positif 0.44 lah. Kalau negatif 0.44. Okey, so kita nak buat apa? Kita cari dulu di kanan dia. Di kanan dia, okey, berapa nilai dia. Okey, so nanti kita boleh guna di kanan macam ni lah. Kita rewrite balik question dia. Okay, kita semak jom betul tak kawasan di antara negatif 0.44 dengan 0.44 ni 0.34. Betul tak? Okey, kita ambil Q lah kan? Okey, kita clear dulu. Kita ambil Q. Okey, di antara negatif 0.44 sampai 0.44 ni, okey betul tak jawapannya 0.34 ni? Okey, di antara ni di antara ni. Okey, kita dapat 0.44 Z dia. Okey, so cikgu tekan shift 3. Okey. Cikgu ambil Q. Negatif 0.44 tambah shift 3 Q lagi 2. Okey, 0.44. 0.340006. Betul lah. Okey, so betul lah kita punya Z tu 0.44. Okey, Z dia 0.44. Okey, so kita dah semak dengan kalkulator memang betul. Okey, so yang ni pula, okey kamu buat ni tapi cikgu nak bagi tips. Okey, kita tahu kawasan di sini dengan di sini tapi Z ni dengan Z ni tak sama. Ni orang lain sebab dia tak kata pun okey sama Yang ni dia bagi tahu sama, ni Z juga. Ni negatif, ni positif, dia sama. Okey, so kalau yang ni dia tak bagi tahu sama. Tu Z ni lain. Okey, so kita kena cari kawasan sebelah ni dulu. Okey, so kita boleh cari kawasan ni, kita buat macam ni. P Z besar lebih kecil daripada negatif Z ni. Okey, nanti kita tahu kawasan ni. Okey, so kita cari kawasan sebelah ni dulu. Okey, ni Z dia bagi. Okey, bila Z dia bagi senang. Kita tekan kalkulator je untuk cari kawasan ni. Ni Z dia bagi Okey, cikgu tekan kalkulator, Z dia bagi. Okey, so di kanan 0.9. Di kanan 0.9, so shift 3. Di kanan sebab dia kanan 0.9. So 0.9. So cikgu akan dapat 0.18406. 0.18406. 0.18406 ialah kawasan ni. Macam mana cikgu tahu? Cikgu guna kalkulator lah di kanan 0.9. Z ni ada. Z ni dah ada kan? Okey, so kita dapat kawasan ni dan kita tahu kawasan ni. Okey, so kita boleh tambah dua-dua ni. Tambah dua-dua ni. Okey, ambil satu, tolak yang ni dapat kawasan kiri. Okey, so dapat kawasan kiri ni. Okey, so kita ambil satu. Tolaklah answer ni. Tolak answer. Tolak
0.5529. Okey, kita akan dapat kawasan 26304. 0.26304 ialah ni. Allah. Okey, yang ni. Yang sebelah kiri ni adalah 0.26304. 0.26304. Okey, so kita akan baca 263 je lah kan. Okey, tak boleh baca sampai banyak-banyak. Okey, so kita pun tengok table kita 0.263. Nanti kita akan dapat Z kita, tulis Z kita ialah negatif berapa. Okey, kita akan dapat Z dia nantilah. Okey, tu kamu cari dekat table. Okey, ni kalau yang complicated sikit lah dia punya cara kiraan dia. Okey, tapi tak apa, kita praktis kita dapatlah nanti. Okey, cikgu tunjukkan dia punya soalan yang melibatkan X juga. Okey, kita tengok soalan nanti kita akan lebih faham lah. Okey, so soalan ni jenis 2. Okey, ingat lagi tak jenis 1 macam mana? Jenis 1 kalau ulang sikit jenis 1 dia diberi X. Okey, diberi X. Okey, so kita kena cari Z dulu. Okey, nak cari Z kita akan guna rumus. Okey, Z sama dengan X tolak mu per dengan sisihan piawai. Okey, so hak ni kita guna rumus. Okey, lepas tu daripada Z nak pergi cari P. Okey, so dia suruh cari kebarangkalian. Kebarangkalian ialah P. So kat sini kita guna kalkulator macam tadi lah kalkulator. Okey, so kita guna kalkulator. Okey, so hak ni jenis 1. Jenis 1 tak payah pakai table. Okey, jenis 1 kita dah pandai, kita dah buat dah cerita-cerita dia hari tu. Okey, jenis 2 dia bagi kebarangkalian. Kebarangkalian ni ada luas ni luas. Okey, jenis 2 dia terbalik. Dia bagi kebarangkalian, diberi P. Okey, P ni adalah luas ataupun kebarangkalian ni. Kebarangkalian tu sama dengan luas lah. Kebarangkalian. Probability lah. Kebarangkalian. Ataupun luas. Okey, dia bagi luas. Lepas tu kita kena lakar graf. Nak tentukan kedudukan Z. Okey, lepas tu kena guna jadual. Kena lakar graf macam tadi, kena guna jadual. Dapat je Z senang. Z dengan X kita main formula je. Okey, so formula mana nak pakai? Formula ni juga. Okey, kita nak cari X. So cikgu tukar tajuk dia jadi X. Okey, yang ni main sini. Tambah ni. Okey, so kita akan cari X. Soalan dia X. So X sama dengan Z kita dapat daripada table. Okey, so Z darab dengan mu Z darab dengan sisihan piawai. Z darab dengan sisihan piawai ni Z darab dengan sisihan piawai tambah mu. Tambah mu. Okey, formula ni dia tak bagi. Dia bagi formula ni, so kita ubah sesuai je lah. Z tak cantik lah cikgu tulis. Ni Z. Biru sikit. Ni Z. Okey, so kita akan pakai rumus ni untuk cari X. Okey, tapi kena singgah dekat Z tu kena lakar graf, kena guna jadual. Okey, kena lakar graf, kena guna jadual. Okey, sini jenis 2. Dia terbalik. Dia bagi P, so cari Z, lepas tu cari X. Okey, P ke Z ni tak ada cara lain, kena lakar graf dan guna jadual. Okey, Z ke X tak apa. Z ke X dia pakai rumus sahaja. Okey, jom kita tengok soalan. Tengok soalan ni. Okey, kita tengok soalan contoh 3. Okey, kita kena pasti dia jenis 1 ke jenis 2 ni. Rajah menunjukkan taburan normal piawai dengan min. Okey, min ialah 12. So tulis mu sama dengan 12. Sisihan piawai adalah 3. Sisihan piawai macam ni sama dengan 3. Okey, diberi ni X. Okey, X lebih besar daripada M. 0.1204. So yang ni ialah P. Okey, ni P Okey, ni katalah kita padam yang ni. So P. 0.1204 tu P. Okey, maksudnya dia bagi P. So jenis 2. P sama dengan 0.1204. Cari M.
M tu ialah siapa? M ialah X. Ni Okay, M tu siapa? M ialah X. M ialah X. Okay, so cari X. So kalau soalan pattern macam ni maksudnya dia suruh cari X. Okay, M ialah X. Macam mana tahu M ialah X tu? Kat situ. M ialah X. Okay ni M dengan X ni. M ialah X. Okay, so kita nak cari X. Cari M tu cari X lah. Okay, so apa dia bagi? Dia bagi kebarangkalian. Ni kebarangkalian dia bagi. Okay, so ni jenis 2. Okay, kita ada P, kita nak lompat terus ke X tak boleh. Kena singgah dekat Z. Singgah dekat Z kena lakar, kena table. Lakar dan table. Lakar untuk tentukan kedudukan Z. Table untuk, jadual untuk cari Z. Okay, so dia ke kanan. Lebih besar tu ke kanan. So sekarang ni kita akan lukis dia ke kanan. Okay ni ke kanan. Okay kita nak lorek 0.1204 lah, tak boleh lorek semua. Sikit je, ni pun banyak juga ni. Tapi tak apa, dia tak salah pun. Okay. Okay, so 0.1204 dia macam ni. Okay, so kita pun carilah Z kita. Okay, so Z kita positif ke negatif? Oh, Z kita kat sini. Z kita positif. Okay, positif. Okay, jom cari 0.1204. Okay, ni bagi So, kita nak lompat ke Z ni. Apa pergi Z ni? Okay, so Z dia positif tu dia positif. Okay, so kita baca table. Berapa? 1204. 1204, 1204, 1204. 1204. 1204 tak ada. 1210 je. 1210. Okey, buat pembaris naik sini. Okey, so kita bulat yang ni. Ni kat sini. Okey, 1204 tak ada. Kita lebih 10 tolak 4, 6. Kita lebih 6. Okey, ni kita lebih 6. Okey. 0.1210 tolak 0.1204. Oops. Baki dia 6. Okey, baki dia 6. Kita cari 6 kat sini. Bawa naik atas. Okey, surat ni 7. Dah banyak sangat dah kat situ. Okey. Cikgu guna warna hitam lah. Okey, 1.1. 1.1. 7. 3. Okey, 1.1. 7. 3. Okey, 6 ni dekat tempat 3 Okey, 1.173. 1.173. 1.173. Okey, dia positif. Okey, 1.173 tadi kita dapat Z. Okey, 1.173. Okey, so kita dapat dah Z. Okey, sekarang soalan dia cari M. M ialah X. Okey, M ialah X. M ialah X. So kita kena guna rumus yang ni. Okey, kita Z dah dapat tadi. Z dah dapat, kita nak cari X kena pakai rumus ni. Okey, so cikgu rewrite rumus dia. X sama dengan ni M lah M tu ialah X lah. Okey, sama dengan Z darab dengan sisihan piawai tambah dengan mu. Okey, so sama dengan Z kita dapat 1.173. Sisihan piawai dekat atas 3. Ni sisihan piawai kita 3. Tambah dengan min dia 12. So kita akan dapatlah jawapan dia nanti darat semua 15.159. Oh, M dia ialah 15.159. Okay, so dia actually dia macam ni. Kalau X punya, okay, X punya ni min ni Z dia kosong lah kat sini. Okay, min dia kosong. Kalau X punya min dia ialah 12. Min dia 12. Okay, lepas tu Z kat sini ni sama dengan M kita tu. Okay, ni M kita. Okay, so dia sama dekat sini.
Sama macam Z kita tu. So logik tak dia lebih besar pada 12? Kita dapat 15.159. Okay, so logik lah. 15.159 ni dia lebih besar pada 12. Okay, ni adalah X. X ni adalah Z. Okay, X ni normal, Z ni normal piawai. Okay, normal piawai kat tengah ni kosong. Okay, so ni X yang normal sahaja, min dia bagi min tu kat tengah ni, min adalah 12. Lepas tu dia kata lebih besar daripada ni. Okay, so kita dapat Z dia kat sini, so dia lebih besar pada sini, lebih besar pada 12 lah. So kita dapat M dia, kita 15.159, betul lah. Okay, logik lah. Okay, ni dari segi lakaran dia, kita boleh lakar balik X dia. Okay, dia duduk kat sebelah kanan. Sebelah kanan. Okay, sebelah kanan. Min 12, sebelah kanan 12 maksudnya lebih besar pada 12. So kita dapat 15.159 ni memang sangat logik. Okay. Okay, ni adalah nak cari M, maksudnya nak cari X. Okay, nak cari M tu siapa? M ialah X. Tengok cara dia tulis ni. M adalah X. Okay, so kita cari Z dulu. Cari Z guna table. Okay, guna table. Kita tengok lagi satu soalan. Okey. Tengok soalan ni pula. Okey, isi padu satu minuman ringan yang dibotolkan sebuah kilang bertabur secara normal dengan nilai min. Okey, min 745. Okey, kalau ada unit-unit ni dia X naik. Okey, ni dia ada unit ni kan. Dia ada mil-mil ni. Okey, so yang ni adalah X, mu lah. Okey, so min tu ialah mu ialah 745. Okay, variance lah. Dia bagi variance pula. Okay, so dia bagi variance 100. Ni dia tulis dah kat sini. Okay, variance 100. So sisi ampere awak adalah square root 110. Okay, so hati-hati. Dia bagi variance Okay, so sisi ampere awak adalah square root 100 dapat 10. Okay, jika nilai V, cari nilai V. V adalah isi padu. Okay, isi padu tu berunit. Isi padu ada unit. So ada unit tu kita panggil dia X Okay, V tu ialah X nantilah. Jika 70%, peratus ni adalah kebarangkalian. Okay, peratus adalah kebarangkalian. Daripada minuman ringan itu mempunyai isi padu melebihi V mil. Beri jawapan kepada integer terhampir. Macam mana nak tulis ni kan? Okay, so kita tulis P, kita tulis 70% tu kita tulis 0.7. Okay, P dia 0.7 ni adalah kebarangkalian. Kebarangkalian tak boleh lebih pada 1. Dia bagi dalam persen, kita tulis dalam bentuk perpuluhan. 70% tu adalah dalam peratus. Okey, kita kena tukar kebarangkalian kepada nombor perpuluhan. Okey, so P kita tahu 0.7, ni P kita 0.7. Okey, so kita kena cari Z. Nak cari Z kita kena lakar. Macam mana nak lakar? Nak lakar dan kita kena pakai table. Okey, so macam mana nak lakar ni? Okey, so kita lakarkan. Okey, ni kosong kat sini. Okey, so melebihi. Jom kita tulis dulu elok. Okey, PX melebihi. So kita buat dia melebihi. Okey, melebihi V tu lah. Melebihi V ni. Okey, kat ayat ni melebihi V. So dia melebihi. Lebih tu ke kanan. Lebih. Melebihi V sama dengan 0.7. Kebarangkalian dia, luas dia 0.7. Okey, so ayat dia isi padu. Okey, isi padu ni ialah cerita X tu Isi padu ni ialah penceritaan dia. So X melebihi. Okey, melebihi V. Okey, sama dengan 0.7 dia bagi. Okey, kita tulis dah. Kita pun lakar lah. Okey, melebihi. So kita nak lorek kanan. Nak lorek kanan, kalau kita lorek kanan dapat 0.5 je. So kita kena lajak kat sini sikit. Okay, so dia baru 0.7 ni logik lah kan, 0.7 ni. Okay, so Z dia jatuh sebelah
negatif ni kosong. So Z dia tulis, Z dia sama dengan negatif. Letak tanda negatif siap-siap. Letak tanda negatif siap-siap. Takut kita terlupa lagi Z dia dekat sebelah sini. Ni Z dia. Okey, sebab luas dia nak 0.7. Kalau kita lorek kanan ni sahaja 0.5. So kena lorek lebih sikit. Ke kiri sikit. So Z dia negatif. Hati-hati takut terlupa. Okey, kita pun nak baca lah dekat table ni, kita nak cari dekat table Okey, so Z dia kita nak cari dekat table 0.7 memang kita tahu tak ada. Okay, 0.7 memang tak ada sebab dia paling besar 0.5. So kita tahu kat sini 0.7, kat sini 0.3 lah. Okay, ni 0.7 belah ni 0.7. Okay, so kita tak ada baca 0.7. Memang tak ada dalam table. Kita dah tengok dah tadi tak ada dalam table. So kita kena cari 0.3. Okay, P kat table. Mana table tadi? Table duduk muka surat berapa? Ni. Okay, so kita main dekat table, kita cari 0.3. Mana 0.3? Tak boleh cari 0.7 sebab 0.5 paling besar. 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.315. Okay. Banyak sangat lah pening tengok ni kan. Okay, kita padam dulu. Okay, sekarang ni kita nak okay, kita nak 0.3. Mana tadi 0.3? 0. Ni. Okay, 0.3 tak ada kan? Okay, 0 point yang paling hampir, lebih besar dan paling hampir 0.305. 3.0 0.3015. Okay ni. Okay, kita lebih 15. Bawa sini 15 ada tak? 15 tak ada, ambil 14. Okay, kita 15 tak ada, paling dekat 14. Okay, so jawapan kita 0.5. 2. 14 ni, 14 ialah 4. Okay, so kita dapat jawapan kita 0.524. 0.524. 0.524. Mana kita punya soalan 0.524. Oh, terlajak. 0.524. Okay, so kita dapat Z kita 0.524 dengan tanda negatif. Dengan tanda negatif. Okay, sebab Z di sebelah sini. Negatif tu letak siap-siap awal-awal. Okay, so kita siap Z. Dah dapat markah dah ni. Okay, so Z kita dapat negatif 0.524. Soalan kita suruh cari V. V tu siapa? V ialah X. Okay, so V siapa? V adalah X. So kita ambil balik rumus tadi. X. V adalah X sama dengan Z darab dengan sisihan piawai tambah dengan mu. Okay, so kita pakai formula ni. Okay, so sama dengan, so V sama dengan Z kita negatif 0.524 darab dengan sisihan piawai 10. Sisihan piawai ni 10 ni Okay, tambah dengan mu. Mu kita ialah 745. Okay, so kita pun dapatlah jawapan V dia. Okay, so V dia mana kalkulator? Okay, so on kalkulator negatif 0.524 ni kalau kita darab dengan 10 dapat negatif 5.24 lah kan. Okay, so negatif 5.24 tambah dengan 745. 73976. 73976. 73976 mil.
Okey, mililiter. Okey. So, cikgu dapat macam ni. Okey, tengok balik. Kita revisit the question. Dia nak jawapan kepada integer terhampir. Okey, so integer terhampir. So, ni bukan integer. Integer ialah 740 mil. Okey, so 740 mil. Okey, so jawapan dia 740 mil. Okey, kita tengok logik ke tak logik. Okey, ni graf dia ni graf Z. Ni graf Z. Okey, kalau graf X kat tengah ni ialah 745. Graf dia sama bentuk macam tu. Cikgu buat macam tak sama bentuk. Ni kalau X punya kat sini 745. Ni X X dia min ialah 745. Lepas tu dia duduk dekat sini. Dia duduk dekat Z ni. Okey, ni jawapan dia dekat sebelah ni. Okey, macam Z ni. Okey, turunkan macam Z ni. Okey, so kat sinilah. V dia kat sinilah. Okey, ni V kita. Okey, so lebih besar ke lebih kecil pada 745? Lebih kecil lah kan sebab dia di kiri. Logik lah. Okey, so logik. Kita boleh check dengan graf X pula. Graf X tu kita ambil min hak dia bagi nombor lain-lain daripada kosong tu. Okey, so ni min dia kat sini. Lepas tu ni Z yang kita lakar tadi tu. Okey, ni maksudnya V dia lah. Kalau dari segi X dia yang ni V kat sini. Okey, lebih kecil pada 745. Okey, betul. Okey, ni kira tough lah soalan yang ni kira memang susah sikit lah. Kalau macam ni kita boleh jawab yang ni, insyaAllah kita boleh jawab lah SPM kita, insyaAllah. Okey, boleh ke sampai situ? Ke nak satu contoh lagi? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey, ni adalah muka surat 9. Okey, kita tengok muka surat 10. Macam mana pula contoh dia? Okey, so direct je. Okey, satu pembeli ubah ni semua direct je yang ni. Okey, so kita carilah mu dia apa. Okey, so min dia kat sini 7, sisi ampere awal dia tulis kat sini. P dia ialah 0.3. P tu kebarangkalian ni P 0.3. Lepas tu ni jenis 1 ke jenis 2. Okey, dia bagi P. Kalau dia bagi P jenis 2. Ni P dia bagi So P dia bagi so jenis 2. Okey, so kita boleh cari K. K tu adalah X. Kita nak tahu macam ni cara kita nak tahu dia X ke Y ke Z tu kita tengok macam ni. Okey, cikgu ajar kamu Okey, so 0.3 ni siapa? Okey, 0.3 ni adalah buang yang ni. Okey, P sama dengan 0.3 ni P. P sama dengan 0.3. So, P 0.3. Okey, dia suruh cari K. K ni siapa? Okey, tengok kat sini. K adalah X. Ni K. K adalah X. Okey, K adalah X. Kadang-kadang macam ni kan. K sama dengan, kadang-kadang lebih besar. Kadang-kadang lebih kecil. Okey, tapi K tu mewakili X lah. K mewakili X. Okey, so K tu adalah siapa? K adalah X. Kalau dia suruh cari X, kita pakai je rumus ni. Z darab dengan sisi ampere Y tambah dengan mu. Okey, so mu dia bagi 7. Okey, yang ni pula sisi ampere 1.5. Okey, so kita nak cari K. Nak cari K kena ada Z, kena ni ada sisi ampere Y ada, mu ada. Z dia tak ada cikgu, Z tak ada. So macam mana nak cari Z? Okey, P ada, turun ke Z kena lakar dan table. Okey, kena lakar dan pakai table. Nak cari Z. Okey, kita nak cari K. K ialah X. X rumus dia Z darab dengan sisi ampere Y tambah mu. Mu ada, sisi ampere Y ada. Z dia tak ada. Macam mana nak cari Z? Nak cari Z, kalau kebarangkalian, ada kebarangkalian kepada Z. Okey, kita kena lakar dan pakai table. Z kepada X. X tu ialah K. Okey, pakai rumus sahaja. Ni rumus dia. Okey, so nanti kita lakar dah lebih besar. Lebih besar, so kita nak lakar sebelah kanan. Tapi besar sangat, kita lakar 0.3 je. Agak-agak. Okey, ni 0.3. Okey, so Z kita kat sini. Z kita positif. Cari Z. Lagi Z tu masuk kat sini. Masuk kat sini Z dia. Okey, so bolehlah ni. Okey, yang ni dia bagilah bentuk peratus.
Ingat peratus-peratus tu adalah kebarangkalian. So peratus tu kebarangkalian. Okey. So dia nak markah minimum untuk lulus. Okey. So jom kita interpret soalan ni. Okey. So soalan ni tentang markah. So X dia ialah markah. X tu tentang markah. Okey. Kita tulis dulu maklumat yang kita tahu. CCM PRY min dia berapa? Min dia 55, tulis 55. CCM PRY dia ialah 10. Okey, jika 60% calon lulus. Okey, 60% tu adalah kebarangkalian. Tulis je. Okey. Anggarkan markah minimum untuk lulus. Okey, so markah-markah ni X Okey, ni cerita dia tentang X. Okey, so katakanlah markah minimum tu kita buat M. Okey, so bila nak lulus, kenalah lebih besar daripada markah M ni. Ni markah minimum dia. Kita buat markah minimum ni kita buat M. Okey, so kita nak lulus, okey kita kena lebih besar pada M. Ni markah minimum, paling rendah. Okey, 40 ke berapa kan. Okey, so dia kata yang lulus kebarangkalian dia adalah 0.6. Dia bagi tahu siap-siap dah. Jika 60% lulus. Okey, maksudnya yang 60% tu dia dapat markah lebih besar pada M. Okey, so macam ni cara tulis dia. Okey, markah huruf X markah ke isi padu ke yang ada unit semuanya huruf X. Okey, so X adalah markah lebih besar daripada markah minimum ni ada 60%. Okey, so kita cari markah minimum kita. Okey, lebih besar. So kita nak lorek dia sebelah kanan. Ni lebih besar Kita lorek belah kanan. Tak cukup 0.6 ni baru 0.5. So kita lajak sini sikit. Okey, so Z dia negatif. Z dia negatif. Ni 0.6. 0.6 yang ni. Okey, 0.6 tak boleh baca table. Okey, tak boleh baca table. So kita kena baca 0.4 kat sebelah ni. Kita baca 0.4. Okey, kita kena baca 0.4. Okey, so baca table 0.4 nanti kita dapat Z kita. Okey, cari Z dulu. Z dapat negatif. Okey, negatif apa-apa. Lepas tu kita nak cari M. M adalah X M adalah X. So sama dengan Z kita. Z yang kita dapat tu darat dengan CCM PRY tambah dengan mu. Nanti kita dapat markah minimum dia ada kat sini. Ni jawapan dia betul lah. Okey. Betul lah jawapan dia sebab dia kalau dari segi X min dia kat sini 55. Okey, dia ke kiri 55. Okey, betul lah ni. Okey, so kamu cari ni Okey, boleh ni insyaAllah. Okey, kita tengok. Okey, latihan 2 ni. Okey, latihan 2 ni dia buat dalam bentuk table. Bendanya sama juga. Dia buat dalam bentuk table. Okey, so cikgu ajar kamu untuk translatekan soalan ni. Okey, Puan Azura. Okey, kamu tak sempat dengan Puan Azura. Puan Azura tu cikgu sekolah ni juga dulu. Cikgu Maths. Okey, dah pindah ke Perak. Puan Azura adalah pengusaha. Dia tak adalah pengusaha ladang ni. Saja kita buat soalan, kita tak nama-nama cikgu Maths lah. Puan Azura adalah pengusaha ladang ladang buah naga. Diketahui jisim buah naga bertabur secara normal dengan min dia bagi CCM PRY pun dia bagi. Beliau menjual buah naga grade A dan B sahaja. Okey, so dia jual grade B. Grade B bah. Grade apa? Grade A dan B sahaja. Okey, grade yang bawah A dengan B dia tak jual lah. Okey, grade A dengan B. Dia akan jual grade A dengan B. Ni grade B dia jual. Ni grade A dia jual. Grade A khas pun dia jual lah sebab ni A juga. Okey, so ni semua dia akan jual. Okey, ni semua dia akan jual. Okey, so yang dia tak jual yang mana? Okey, grade B ni di antara 5 hingga 700. Okey, jisim grade B ni, okey buah naga grade B ni di antara 5 hingga 700. Okey, lepas tu grade A ni lebih besar pada 700. Okey, grade A khas ni lebih besar daripada K gram. Ni K gram bukan kilogram ni, K gram. Okey, so jika 15% buah naga di ladang itu tidak akan dijual. Okey, tidak akan dijual. So kalau tak jual tu dia nak yang lebih kecil pada M. Okey, ni contoh lah. Contoh lah cikgu buat yang ni. Contoh grade B ni, cikgu buat grade B.
dia di antara, berat dia di antara macam nak tulis dia okey. Dia di antara M hingga 700. Okey, di antara contoh lah. Contohnya ni kecil tau daripada 700. Okey, so di antara katakanlah kita letaklah nombor ni. Okey, kita letak nombor ni di antara 500. Katakanlah 500 ni. 500 hingga 700 gram. Grade B contoh. Okey, grade A ni pula. Okey, yang grade A. Okey, buah dia lebih besar pada 700 gram. Okey, maksudnya 750 tu kita consider grade A. 750 pun, 780 pun grade A lagi. Grade A khas ni, grade A khas lagi besar lah. Okey, dia khas special punya. Okey, so yang special ni dia lebih besar daripada K kilogram. Contohnya cikgu buat 900 contoh kan. Okey, 900 gram. Okey, so tapi dia tak bagi dah. Dia tak bagi 900 ni, tak bagi, cikgu buat contoh lah. So kita nak kena cari. Okey, kita nak cari. Okey, so yang ni semua dia akan jual. Yang tak jual tu yang lebih kecil pada 500. Okey, sebab 500 tu paling minimum lah untuk dia jual. Okey, so yang tak jual ni dia kata yang tidak akan dijual. So kita interpret sendiri. Okey, so yang tak akan dijual ni yang berat dia kurang daripada M. Okey, ni M naik. Okey, M dia tak bagi. Okey, cikgu agak je lah 500. Tapi kita kena cari lagi. Okey, tapi dia bagi ke barangkalian. X yang lebih kecil daripada M gram. Okey, dia bagi 0.15. Ni dia bagi 0.15. Cikgu tukarkan kepada perpuluhan. Okey, ni kita kena cek sendiri. Okey, ni kebat ni, soalan kebat. Kita kena interpret sendiri. Okey, so kalau kurang pada M ni dia tak jual lah, kecil sangat. Okey, dia buat main bola je kan. Okey, so dia akan buang je ataupun bagi kat jiran je lah. Okey, yang kecil-kecil ni, lebih kecil pada M tu dia tak akan jual. Okey, dia sedekah je. Okey, so kita tulis macam ni. Okey, ni adalah X. Okey, so kita kena cari Z dulu. Okey, nak cari Z. Okey, ni dia suruh cari M kan? M ialah X. So M ialah X. X sama dengan Z darab dengan sisi hampir Y tambah mu. Sisi hampir Y ada, mu ada, Z je tak ada. Okey, cari Z dulu. Okey, nak cari Z kena lakar dulu. Okey, dia lakar dekat ceruk ni. Okey, lebih kecil daripada M 0.15. So kecil je kan, kat sini je. Okey, ni 0.15. So Z dia negatif. Z kat sini negatif. Okey, baca 0.15 dapat jawapan kat sini lagi. Okey, baca dekat table Okey, baca 0.15. Okey, so kita akan dapat, jom kita baca straight away lah. 0.15 ada tak? Tak ada. 0.1515. Okey, paling dekat 0.1515. Okey, so maksudnya 1. Padam dulu. Okey, jawapan dia ialah 1.0. Hati-hati tau, ada 1.0 ni. 1.03. Okey, kita berbaki 15 bawa sini 15 tak ada lah cikgu. 14 dengan 16 nak ambil mana? Ambil 14 tak apa, 16 pun tak apa. Okey, katalah cikgu ambil 14 sebab 14 dengan 15 dia antara 14 dengan 16. Okey, so ambil 14 tak apa, ambil 16 pun tak apa, tak kisah dia hujung-hujung tu. Okey, so dapat 6 kat atas ni. Cikgu ambil 14 ni, dapat 6. Awak tak mau pula ni. 7 ke? Okey. Tak apalah. Okey, 1.036. 1.0 ni 1.036. 1.036.
Dapat 1.036. Z dia ada tanda negatif sebab dia duduk kat ujung sebelah kiri. Okey, so kita pun carilah dia punya M. Z dah dapat. Okey, ni jenis yang kedua Okey, dia bagi kebarangkalian, kita cari Z. Okey, kita nak cari M. M ialah X. So M sama dengan Z negatif 1.036 darablah dengan min kita berapa? Min. Sisi ampere awal 120. Okey, tambah min kita ialah 650 dekat soalan. Okey, cikgu nak tengok dia berapa gram yang dia tak nak terima tu. Okey, kita tekan kalkulator. Okey, negatif 1.036 darab dengan 120 tambah dengan 650, cikgu dapat jawapan dia 525.68 gram. 525.68 gram. Okey, maksudnya buah yang kurang daripada 525.68 gram ni dia tak jual. Okey, so cikgu teka tadi salah lah ni. Okey, so ni adalah 525.68 gram. Okey, 525.68 gram. Bawah pada ni, bawah pada ni, dia tak akan dijual. Okey, so macam tu cara nak interpret soalan yang macam ni. Okey, biasanya soalan yang macam ni soalan yang bahagian B yang kita nak kena interpret sendiri. Biasanya dia akan tanya soalan direct dulu. Okey, tengok soalan B. Untuk memperolehi keuntungan besar, 8.8 buah naga mestilah grade A khas. Okey, grade khas A. Okey, 8.8 tu adalah kebarangkalian lah. Okey, so kita tulis macam ni. Mestilah grade A khas. Okey, so kena lebih besar daripada grade A ni lah. Okey, kena lebih besar daripada yang ni lah ni grade A khas ni. Okey, so cikgu pun tulislah grade A khas ni ialah lebih besar pada K. Okey, so sama dengan 8.8%. 8.8 kalau kita bahagi dengan 100 kita dapat 0.088. Bukan 88 tau. Kalau 88 tu dia akan tulis 88%. Dia 0.088. Okey. Okey, lepas tu buat macam tadi. Okey, cari Z, lakar dulu. Okey, kita lakar dulu semua. Kita cari Z dia sebelah kiri ke sebelah kanan ke. Okey, positif ke negatif. Okey, lepas tu cari X. Cari X sebab kita nak cari K. K adalah X. Macam ni juga. Okey, kamu cuba buat yang tu nanti. Okey, kita tengok dulu kita. Jawapan dekat bawah tu kan. Okey, so berat dia mestilah berat kan. Mestilah dia berat yang besar buah dia kan. Jawapan dia 812.36. Kamu cari nanti. Okey, ni muka surat 10. Kita move on tengok ada lagi tak soalan dia. Okey, so sama juga. Okey, dia bagi 75%. Maksudnya dia bagi kebarangkalian ni. Ada peratus-peratus ni kebarangkalian. Ni peratus-peratus kebarangkalian juga. Okey. Okey, ni pun ada lagi soalan dia melibatkan peratus-peratus juga. Okey, so dia jenis yang kedua lah. Okey, ni pun jenis kedua juga. Ada peratus-peratus ni jenis yang kedua lah. Okey, 92%. Dia bagi peratus tu jenis yang kedua yang kena pakai table-table tu. Okey, lepas tu teruslah soalan SPM. Maka tamatlah kita punya taburan kebarangkalian normal dan juga binomial. Okey, siap ni taburan kebarangkalian ada dua, normal dan binomial. Normal ada dua jenis, satu jenis 1, jenis 2. Okey, jenis 1 pakai kalkulator je, jenis 2 pakai table. Okey, so ni contoh soalan SPM. Sedapnya buat temikai tu. Okey, so kita tengok satu soalan SPM. Temikai ni ke? Kita tengok soalan 2005 ni. Ada lagi tak? Yang ni boleh buat ni. Okey, yang ni dia tukar buah je. Okey, selalu macam tu lah. Dia tukar buah je. Sak buah limau, sak buah naga, sak buah temikai macam tu lah. Soalan dia lebih kurang macam tu je. Okey, so
Kita tengok soalan bottom bingkai ataupun boleh meniskan. Kita tengok yang ni lah, SPM 2006. Okey, SPM 2006. Okey, kertas 1 ada soalan, kertas 2 pun ada soalan. Okey, kertas 1 ada, kertas 2 ada. Ada lagi tak soalan tadi? Oh, tak ada dah. Kita tengok soalan yang terakhir ni lah. Okey, cikgu tunjuk soalan yang terakhir ni. Okey, so kertas 1 dan kertas 2. Okey, kita tengok kertas 1 dulu. Okey, sebelum kita tamatkan. Kebarangkalian yang diwakili oleh luas, dia bagi kebarangkalian ni. Okey, cari nilai K. Dia suruh cari nilai K kat sini. Macam mana nak cari ni? Okey, so kita ada kebarangkalian kawasan di antara kosong dengan K. Okey, lepas tu dia suruh cari nilai K. So kalau pattern yang macam ni, kita ambil 0.5 semua ni, kita tolak dulu dengan 0.3485 ni. Okey, sekejap cikgu tegak 3485. Okey, so cikgu dapat luas ni 0.1515. Oh, luas kat tepi ni 0.1515. Okey, luas ni. Okey, kita nak cari K. K adalah siapa? K adalah Z. K ada siapa? K adalah Z ni. K ni sama level dengan Z. K adalah Z. Okey, so cikgu akan tulis dia supaya cikgu nampak. Okey, dia di kanan. Di kanan K. Okey, di kanan K. Okey, ni K, dia di kanan K. Lebih besar pada K lah. 0.1515. Okey, kita cari di kanan dia, senang sikit. Okey, so di kanan ni 0.1515. Okey, so kita pun bacalah dekat table. Okey, so kita akan dapatlah jawapan dia. Tadi ada kan 1515 tu? Ada. Ada kan? Okey, table dia tu kan, table dia hilang lah. Table dia dibuka muka surat. Sekejap cari table tu. Ni 1515. Okey, so kat sini. Ni betul-betul tepat-tepat. Okey, so 1.03. 1.03. Okey, kita pergi balik dekat muka surat tadi. Okey, so K 1.03 terus dapat. Okey, K dia positif lah. K dia positif. Okey, lepas tu X ialah pemberi ubah rawat selanjar yang bertabur secara normal dengan min 79, sisihan PY 3. Cari nilai X apabila skor Z-nya, skor Z tu K tu tadilah. Okey, ni kita dapat. Okey, so kita tahu, kita tulislah dia punya simbol dia mu sama dengan 79. Sisihan piawai kita tahu 3. Z pun kita dah tahu, dia kata Z tu ialah nilai K 1.03. Dia suruh cari X. Senanglah, X rumus dia ialah Z darab dengan sisihan piawai tambah dengan mu. So kita pun kiralah dapatlah 1.03 darab dengan 3 tambah dengan 79. So kita pun akan dapatlah jawapan dia 79.455 ni jawapan ni. Dapat 79.455 ni, senang dia. Okey, senang dia kertas 1. Okey, ni 4 markah rasanya ni. Kertas 1 ni nombor 4. So dia 4 markah. Biasanya dia akan 4 markah. Kertas 2 ni, okey kat sini mungkin 10 markah. Okey, kertas 2 selalu 10 markah. Okey, 10 markah dengan 4 markah, 14 markah ni. Boleh tukar 3 grade. Okey, sayang kalau kita tak kuasai topik ni. Okey, tengok soalan yang kedua ni. Soalan kertas 2. Okey, sebuah dusun menghasil limau pula. Okey, so menghasil limau. Hanya limau yang diameter
X lebih besar daripada K. Okey, yang lebih besar pada K akan digrade dan dipasarkan. Okey. So jadual menunjukkan grade 5 berdasarkan 5 tu. Okey, so lebih besar pada yang ni grade yang bagus lah. Lebih besar pada 7 cm. Okey, maksudnya 8 cm, 9 cm, 10 cm besar lah ni. Grade A ni besar lah. Grade B kecil je. Okey, grade B dia di antara 7 hingga 5. Okey, 7 hingga 5 cm grade B. Grade C pula daripada dia lebih kecil pada 5 tapi lebih besar pada K. Maksudnya K ni nombor yang kecil pada 5 lah. Okey, macam ni kan, 7. Okey, so X lebih kecil dan sama dengan 7 tapi X lebih besar pada 5. Maksudnya 5.1 ke 6 ke dalam grade B. Okey, yang ni pula daripada dia sampai 5. Okey, so dia lebih kecil dan sama dengan 5. Okey, tapi dia lebih besar pada K. K ni maksudnya nombor yang lebih kecil pada 5 lah. Okey, so kalau lebih besar pada K baru dipasarkan. Maksudnya grade A ni dipasar, ni pasar, ni pun pasar lah. Yang tak pasar yang mana? Grade D lah, kita namakan grade D lah. Yang X lebih kecil pada K. Lebih kecil pada K dia tak pasar. Okey, so mu dibagi, sisihan piawai dibagi jika 1/5 dipilih Sarawak, hitung kebarangkalian. Dia nak kebarangkalian. So kebarangkalian tu ialah P. Okey, so ni jenis 1. Okey, soalan ni soalan jenis 1 sebab dia tanya kebarangkalian. Okey, dia tanya kebarangkalian. So kebarangkalian maksudnya dia akan bagi X dia. Okey, so sana cikgu bawa naik dia tinggi sikit. Okey, so soalan A tu adalah soalan jenis 1. Okey, so ni dia combine jenis 1, jenis 2 dah ni. Okey, bila soalan dia kebarangkalian maksudnya dia tanya P. Okey, so jenis 1 dia tanya diberi X. Okey, diberi X. Diberi X, cari kebarangkalian. Cari P. Okey, so kena singgah dekat Z. Z senang je, nak singgah Z dengan X dia main rumus je. Okey, so kita tulis dulu grade A. Jom kita baca grade A. Oh, ni grade A. Grade A. Okey, dia tanya kebarangkalian. So kebarangkalian X lebih besar pada 7. Senang je. Okey, X kena tukar pada Z dulu. Okey, so Z lebih besar pada, ingat tak rumus dia? X tolak mu per dengan sisihan piawai. Ni kita pakai rumus X sama dengan Z. X pula lah. Z sama dengan, kita tukar pada Z Okey, so Z sama dengan X tolak dengan mu per dengan sisihan piawai. Kita pakai rumus ni untuk cari Z. Sekarang ni dah jumpa Z, kita kena guna kalkulator lah. Okey, so cari Z dulu. 7 tolak 5.8 bahagi dengan 1.5, cikgu dapat 0.8. Okey, 0.8. Okey, so ni cikgu dapat mana? Grade A lah. Cara kita tulis ni dia bagi Z dah. Okey, lebih besar pada 7. So kita buat lebih besar pada 7. Okey, kita dapat Z lebih besar pada 0.8. Kita pun tanyalah Casio kita ni. Okey, oops. On. Okey, dah SD. Okey, shift 3. Lebih besar ambil nombor 3. Ambil R. 0.8. Sama dengan. Ni kebarangkalian dia. 0.21168 86. 0.21186. Okey, kalau ditanya kebarangkalian stop sampai sini. Kalau ditanya peratus, kita darab dengan 100, kita akan dapat 21.186%. Okey, kalau ditanya kebarangkalian stop sampai sini. Jangan cari peratus. Okey. So ni soalan A. Soalan A ni jenis 1. Tak payah pakai table pun. Tak payah pakai table sebab dia tanya kebarangkalian. Dia tanya P. Okey, so dia jenis 1. Okey, dalam satu bakul mengandungi 500 limau. Anggarkan limau grade B. Dia tanya bilangan limau grade B pula.
Okay, so bila dia tanya bilangan ke peratus ke, kena cari kebarangkalian dulu. Okay, so dalam satu baku ada 500 limau, so kita nak cari grade B, kena cari kebarangkalian dulu. Okay, so kebarangkalian grade B macam tadi juga kita buat macam soalan A, kebarangkalian X lebih kecil dia tu dia macam ni kan, selalunya kita terbalik. Ikut je penulisan dia tu. Okay, so P tukarkan X kepada Z, dia akan ada di antara tu. Okay, so 5 tolak dengan 5.8 per dengan sisihan POS 1.5. Okay, 7 tolak dengan 5.8 per dengan 1.5. Okay, so kita akan dapat ni kan, soalan ni dia saja je nak kelirukan kita. Selalu kita buat yang kecil sebelah ni tau. Okay, kita buat besar sebelah ni. Okay, dia saja je dia pusingkan tanda ni. Okay, so tak apa. Kita tak terperangkap. Okay, 7 tolak dengan 5.8 bahagi dengan 1.5. Cikgu dapat 0.8. Dah cari dah kat situ kan. Okay, ni dapat 0.8. Okay. Pelik pula tanda dia macam tu, geram pula tengok. Okay, 5 tolak dengan 5.8 bahagi dengan 1.5 mesti dapat negatif. Okay, negatif 0.53333. 533 cukup lah. Okay, so dapat macam ni. So dia satu positif, satu negatif, kita pakai Q je lah. Okay, nak ambil bateri. Okay, kita pakai Q sahaja. Okay, so cikgu tekan Q. Okay, shift 3. Okay, 0.8 kita pakai Q nombor 2. Okay, Q 0.8. Okay, sama dengan tambah Q lagi sebab satu positif, satu negatif. Okay, shift 3, kita pakai Q nombor 2, negatif 0.533. Okay, cukup lah. Okay, so kita dapat 0.49112. 0.49112. 0.49112. Ni kebarangkalian. Okay, tapi dia kata dia nak bilangan limau. Okay, so kita dapat 0.49112 ni. Okay, kebarangkalian. Okay, macam mana nak cari bilangan limau? So kita darab dia dengan 500 ni. Okay, so jawapan ni dia tak habis ni. Okay, jawapan ni dia bagi, jawapan B dia bagi kebarangkalian je. So kita nak bilangan, so kita ambil yang ni, nak cari bilangan, kita tulis. So bilangan limau B sama dengan 0.49112 ni kita darab dengan 500 biji tu. Okay, so kita ambil integer. Okay, so cikgu darab ni 0.49112 tu cikgu darab dengan 500. Okay, cikgu dapat 245 point something. So dia point-point tu kita hapuskan, tak payah ambil. So 245 biji. 245 biji je limau yang jenis B. Okay. So kita ambil integer sebab limau tak boleh lah ambil perpuluhan-perpuluhan. So kita ambil integer saja, nombor depan je. 245 biji. Okay. So ni ada tambahan jawapan dia 245 biji limau B. Okay, limau B. Cari kebarangkalian dulu. Okay, cari kebarangkalian dulu. Okay, ni soalan. Hebat jugalah ni. Hebat jugalah ni. Okay, so boleh jawab soalan ni. InsyaAllah boleh jawab lah soalan SPM nanti. Okay, lepas tu jika 85% daripada limau dipasarkan, cari K. Okay, so K ada kat sini. Okay, so kamu boleh guna jenis 2 lah. Dia bagi 85.7%. Okay, cari limau jenis. Cari nilai K. So kita pakai jenis 2. Okay, so kita tulis kebarangkalian ni dan kita samakan dengan 0.857. Okay, soalan C ni kita pakai jenis 2, kebarangkalian diberikan, so cari K. Okay, so nanti kamu cari nilai K lah. Cikgu dah buat soalan A dan B.
Okey, selesaikanlah soalan C tu nanti. Peratus-peratus tu jenis 2 yang kita baru belajar tadi. Ada lagi tak? Habis dah soalan. Okey, betul ke habis ni? Okey, dah habis. Okey, so kita tamatlah taburan normal. Okey, taburan normal yang mengakhiri juga taburan kebarangkalian. Okey. So cuba tahu yang ni untuk cuba juga sebab dia soalan ni banyak markah. Kertas 1 ada, kertas 2 ada. Okey, kertas 1 ada, kertas 2 ada. So kita kena alert dengan soalan ni dan kita cuba buat banyak-banyak soalan ni. Okey. Tapi sekolah harian memang kebanyakannya tak ajarlah kalau topik-topik yang macam ni dia orang takkan ajar. Okey. Okey, so cikgu stop sharing. Sebelum tu ada tak soalan? Ada nak tanya apa-apa? Dah tak ada orang dah? Tak ada, tak ada. Ada Faham. Right. Faham, Cikgu yang penolakan macam ni ke? Apa dia? Kalau nak tengok jadual tu, Aha. buat penolakan tu. Jadual untuk apa? Jadual yang belakang tu. Aha. Kan kalau Table. tak dinumuri kan kena tolak kan. Ha. Sebab tu lah saya tak faham. Oh, okey, cikgu ambil jadual balik. Okey, dia tulis kat situ tolak kan? Okey, dia tulis tolak. Okey, so kat sini dia tulis tolak. Sebab tu kita kena ambil nombor yang lebih besar sikit. Kalau nombor tu tak ada, kita kena ambil nombor lebih besar sikit. Sebab kita nak tolak. Okey. So contoh kan, contoh dia bagi yang ni kan 0.0490 ni cikgu ambil. Ni 0.0490. Okey, 0.0490 ada kat bawah ni. Okey. So kat bawah ni. Okey, tapi dia tak ada tepat-tepat 0.0490. So kita kena ambil lebih besar sikit daripada 0.0490 ni, 0.0495. Kenapa ambil besar? Sebab kat sini kita nak tolak. Sebab ada perkataan tolak kat situ. Ni tolak kat sini. Sebab tu kita kena ambil nombor lebih besar sikit, kita kena tolak. Okey, contoh cikgu ambil yang ni 0.0495 ni. Okey, sebab 0.0490 tak ada. Cikgu ambil lebih besar. So cikgu ambil 0.0495, cikgu tolak dengan nombor yang kita nak tu, dia ada baki dia 5. Okey, baki 5 tu yang kita tengok kat hujung ni. Okey, tengok kat hujung ni nombor 5, lepas tu kita naik atas, baca di atas. 5 jugalah kat atas ni. Okey, sederet dengan 5 ni naik atas kita baca. So last kali jawapan kita ialah 1.65 kat atas ni. Lepas tu 5 yang lebihan tadi tu, 5 lebihan ni kan, 5 lebihan ni kita baca kat sini. Okey, baca di atas ni kebetulan 5 juga atas ni, 5 juga. So jawapan dia 1.6555. Okey. Tolak tu, okey, tolak ni untuk menunjukkan kita kena ambil nilai lebih besar daripada nilai yang ada dekat soalan tu. Sekiranya nombor yang tepat tu tak ada. Okey, sekali lagi cikgu tunjuk yang ni 4121. Okey, 4121. Kalau dia ada tepat-tepat nombor dia senang lah. Okey, kita baca je. Okey, 4121 kita pun carilah 4121 kat dalam sini. Okey, so kita tak jumpa 4121, paling dekat 4129. Ni 4129. Kena ambil yang lebih besar sebab nak tolak. Okey, so cikgu bawakan naik pembaris ni. Naik. Tak mau pula dia. Okey, so kat sini 4129. Okey, kita nak 4121. Tak ada 4121, kita puas dah cari tak jumpa. Paling dekat 4129 dan kena ambil nombor yang lebih besar sebab nak tolak. Okey, so cikgu ambil 4129, cikgu tolaklah dengan nombor yang kita nak tadi. Dia ada lebih 8. Okey, so kita tulis dulu 0.2. Lepas tu baki dia 8 ni. 8 ni kita bawa ke hujung ni, cari 8. Ni 8.
Jangan bulat 8 naik atas bulat 2 ni. Okey, so jawapan dia 0.222. Okey, 0.222. Okey, ni jawapan untuk Z. Okey, so sekali lagi kita cari nombor yang lebih besar. Kalau tak ada nombor tu tepat-tepat, tak ada, kita ambil nombor yang lebih besar. Okey, so lepas tu kita tolak tengok baki dia berapa. Baki tu lah baca dekat kotak hujung kanan ni. Okey, kotak hujung kanan. Cikgu menjawab soalan ke tak ni? Faham. Okey, so tolak ni indikator supaya kita ambil nombor lebih besar untuk ditolakkan. Okey, so table dia akan bagi dalam SPM, dia akan bagi, tak payahlah kamu duk menghafal pula nombor-nombor ni. Okey, so kalau nombor yang tepat-tepat macam apa ni, nombor apa tadi kita tengok 1515 tadi kan, mana? Ni. Okey, so 1515 ni ada tepat-tepat, ada, senang lah. Kita baca 1.03 terus je, tak pakailah kotak ujung ni. Okey, 1.03 je ambil atas ni. Okey, kalau dia tepat-tepat senang. Okey, so kita dah tengok tadi pattern jenis yang kedua. Pattern jenis yang kedua kita kena Okey, pattern jenis yang kedua, okey, dia akan bagi ke barang kalian. Dia akan bagi ke barang kalian. Okey, dia bagi ke barang kalian iaitu luas yang mewakili persen-persen tu. Okey, peratus-peratus tu. Jadi kita nak cari Z, kita kena lakar graf nak tengok Z tu dekat negatif ke dekat positif. Dah jumpa Z, kita gunakan formula X sama dengan Z darab dengan CCMPY tambah mu. Okey, guna formula ni. Okey, ni jenis yang kedua. Okey, jenis yang kedua dia tak bagi X. Okay, so kita cari X. Okey, dia akan tulis macam ni lah. Maksudnya K X tu adalah, dia betul adalah K ke M ke, so tu X. Okay, so nak cari X kena ada Z, kena ada mu dengan CCMPY. Biasa mu CCMPY dia memang akan bagi Z yang dia suruh kita cari kat table. Okay, so hati-hati dengan Z sebab Z kita mungkin positif, mungkin negatif. Okay, so jenis 2 ni kita kena lakar, kita kena guna jadual. Okay, manakala jenis 1 yang kita tengok sebelum ni, jenis 1 dia a little bit simpler. Okay, so jenis 1 macam ni je. Okay, so dia bagi X siap-siap. X berapa dia bagi siap-siap, kita nak cari Z, kita guna rumus je. Lepas tu kita pergi guna kalkulator, tengok kiri ke kanan. Kalau kiri kita pakai P, kalau kanan kita pakai R, kalau ada satu positif satu negatif kita pakai Q. Okay, jenis 1. Ni jenis 1. Jenis 1 direct je. Okay, jenis 1 direct je. Okay, jenis 2 terbalik. Okay, dia bagi P, dia suruh cari X. Kena singgah Z, kena pakai table. Okay, so tu mengakhiri kita punya taburan normal. Okay, ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada, right? Okay, cikgu stop sharing. Okay, kita stop recording.